Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua murid tahun 5 UKM. Hari ini cikgu akan teruskan pembelajaran kita di rumah secara cikgu buat dua dalam talian dan luar talian. Kepada yang tidak dapat mengikuti dalam talian, iaitu secara video chat Telegram, murid-murid boleh menggunakan video YouTube yang cikgu rakam ini untuk pembelajaran pada hari ini. Secara luar talian. Jadi murid-murid yang dapat mengikuti dalam talian boleh mendengar penerangan saya dan boleh memberi respon setiap apa yang cikgu terangkan. Hari ini saya akan teruskan topik tajuk haiwan berlindung daripada cuaca melampau. Cuaca melampau tu maknanya ada dua, iaitu cuaca sejuk dan cuaca panas. Hari ini hari Khamis 1 Julai 2021. Kita akan meneruskan pembelajaran PDPR kita. Bagaimana haiwan boleh berlindung daripada cuaca melampau, sejuk dan panas? Macam mana dia boleh berlindung? Melindungi diri. Macam mana dia boleh melindungi dirinya daripada cuaca yang sejuk dan cuaca yang terlalu panas? Haiwan berlindung daripada cuaca yang panas dengan cara menggunakan ciri-ciri khas yang ada pada anggota badannya dan ciri-ciri tingkah laku khas yang ada pada dirinya untuk melindungi diri daripada musuh. Murid-murid, minggu lepas saya ada terangkan ciri-ciri khas anggota badan haiwan dan ciri-ciri tingkah laku khas haiwan. Saya ada terangkan. Jadi murid-murid dah kenal pasti macam mana dia gunakan ciri-ciri yang ada pada dirinya, diri haiwan, untuk melindungi diri daripada musuh. Untuk kali ini saya ingin menerangkan ciri-ciri yang ada pada haiwan yang boleh berlindung daripada cuaca yang melampau. Cuaca sejuk dan cuaca panas. Macam mana, apa ciri-ciri khas yang ada pada dirinya untuk melindungi dirinya daripada cuaca yang melampau. Kita tengok satu persatu. Beruang kutub. Beruang kutub ni dia duduk dekat kawasan salji. Kawasan salji kutub utara kan. Jadi dia memang hidup dalam keadaan yang sejuk berbanding dengan haiwan yang lain. Ada juga haiwan lain yang duduk dekat dekat kawasan kutub utara, iaitu ataupun salji, selain pada beruang kutub. Burung kutub ni dia boleh duduk dekat kawasan yang sejuk kerana dia mempunyai ciri-ciri khas anggota badannya. Jadi ciri-ciri khas yang ada pada dirinya supaya dia boleh hidup dekat kawasan sejuk, dia mempunyai bulu yang tebal. Bulu yang tebal. Apa fungsi bulu yang tebal ini? Fungsinya adalah memerangkap haba dan supaya badannya sentiasa hangat. Jadi bulu dia yang tebal itu dapat melindungi badannya daripada cuaca yang sejuk. Jadi badannya sentiasa hangat. Selain daripada itu, beruang kutub juga dia mempunyai ciri-ciri tingkah laku khas. Ciri-ciri dia iaitu berhibernasi. Apa itu berhibernasi? Hibernasi ni adalah tidur yang panjang. Tidur yang panjang maknanya pada musim sejuk, musim yang terlampau sejuk, beruang ini dia akan tidur ataupun dia akan berhibernasi bagi mengelakkan mengurangkan pergerakan dan mengelakkan kehilangan banyak tenaga. Jadi
Hibernasi ni adalah salah satu cara untuk mengurangkan pergerakan ataupun menyebabkan kehilangan tenaga. Okey, jadi ini adalah ciri khas tingkah laku beruang. Okey, kemudian himpun info sains sikit saya nak terangkan. Okey, hibernasi ni ialah keadaan bagi setengah haiwan kutub yang tidak aktif. Maknanya tak semua beruang kutub ni dia berhibernasi. Okey, beruang hibernasi ni hanya pada setengah haiwan kutub yang tak aktif. Okey, jadi dia bila dia tak aktif, dia akan tidur sepanjang musim tersebut. Okey. Okey, jadi haiwan kedua adalah penguin. Okey, penguin pun masih dalam cara haiwan melindungi daripada cuaca terlampau, cuaca sejuk. Okey, jadi penguin ni dia duduk dekat kawasan sejuk. Okey, jadi ciri-ciri khas yang ada pada penguin ni, dia berbulu pelepah pendek dan padat. Maknanya bulu pelepah dia ni pendek-pendek, kemudian padat. Jadi dia dapat melindungi dirinya daripada cuaca yang sejuk. Kemudian bulu pelepah dia ni adalah sebagai penebat haba. Okey, untuk mengekalkan suhu badan penguin. Okey, ini adalah penguin. Okey, kemudian burung angsa saji. Okey, angsa saji ni pun adalah mempunyai lemak yang tebal. Okey, angsa saji. Okey. Kemudian singa laut dan walrus. Okey, walrus dan singa laut. Okey, apa yang ada pada ciri-ciri yang ada pada singa laut dan walrus? Okey, dia mempunyai cuping telinga yang kecil. Okey. Dia mempunyai cuping telinga yang kecil. Walrus dengan singa laut ni dia cuping telinga dia kecil je. Kenapa? Untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Maknanya dia nak kurangkan haba. Jadi haba tak keluarlah daripada badan dia sebab cuping telinganya kecil. Okey. Kemudian walrus dengan singa laut ni juga dia mempunyai lapisan lemak. Okey, lapisan lemak yang tebal. Okey, dia mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit. Lapisan lemak ini untuk mengekalkan haba dalam cuaca yang sangat sejuk. Okey, jadi sebahagian daripada haiwan tidak dapat kekal di kawasan kutub dan kawasan yang terlalu sejuk. Okey, bagaimanakah haiwan seperti burung dan ikan paus berlindung daripada cuaca sejuk melampau? Okey, nanti saya akan jawabkan. Selepas ni saya akan terangkan tentang burung dan ikan paus. Okey. Okey, jadi ini adalah ciri-ciri khas singa laut dan walrus. Okey, jadi murid-murid kena kenal pasal ciri-ciri khas yang ada pada setiap haiwan yang duduk dekat kawasan sejuk dan panas. Okey, kemudian saya terangkan tentang ikan paus. Okey, ikan paus. Okey, ikan paus dan burung hijrah. Okey, yang bawah ni adalah 3 jenis burung hijrah. Okey, ni adalah ikan paus dan yang di bawah ini adalah 3 jenis burung hijrah, iaitu burung botak upih, burung botak kecil dan burung kedidi. Okey, jadi paus. Okey, bagaimana dia menyesuaikan diri dia dalam keadaan yang sejuk. Okey. Okey, paus dan burung hijrah dia akan bermigrasi. Okey, apa itu migrasi? Migrasi ni berpindah. Okey, berhijrah. Okey, berhijrah, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat. Okey, jadi murid-murid kena faham, migrasi itu adalah berhijrah ataupun berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, jadi paus dan burung hijrah ni dia akan bermigrasi, maknanya dia akan berhijrah, bergerak ke tempat lain. Dengan merentasi benua dan lautan bagi mengekalkan cuaca sejuk di negara asalnya. Okey, jadi dia berhijrah lah dan bila cuaca sejuknya dia akan bergerak. Okey, berhijrah. Kalau ikan paus dia akan berenang ke kawasan benua, merentasi benua dan lautan. Okey, jadi lautan lah. Okey, kalau burung hijrah, dia akan
begitu sama jugalah dia akan bermigrasi. Okey. Okey, pada musim sejuk, paus dia akan bermigrasi di kawasan laut yang lebih panas. Okey, maknanya bila kawasan musim sejuk yang terlampau, paus ni dia akan bergerak. Okey, bergeraklah, berhijrah ke kawasan laut yang panas lah. Supaya dia dapat hidup teruslah. Kalau dia duduk kat situ mungkin dia akan mati kerana kesejukan. Jadi dia terpaksa berhijrah untuk membiak dan mendapatkan makanan. Okey, jadi okey. Pusat Santuari Burung Kuala Gua Perak. Okey, ni pusat ni adalah tempat persinggahan burung hijrah. Burung hijrah yang 3 ni. Pusat persinggahan dia. Jadi tempat persinggahan burung berhijrah sebelum mereka meneruskan perjalanan ke kawasan lebih panas. Jadi dia berhijrah, dia berhenti kat situlah kejap. Okey, kemudian dia akan meneruskan perjalanan semula. Okey. Okey, ni contoh-contoh burung hijrah. Burung botak upih, burung botak kecil dan burung kelidi. Okey. Okey, mulai faham ikan paus dan burung hijrah. Okey, dia akan bermigrasi. Okey, dia akan bermigrasi ke satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari kawasan yang panas. Okey. Kenapa dia nak mencari kawasan yang panas? Supaya dia dapat membiak dan mendapatkan makanan. Okey. Seterusnya. Okey, kerbau. Okey, kerbau ni ni adalah menyesuaikan diri dalam keadaan cuaca panas. Okey. Macam mana disesuaikan diri dalam keadaan cuaca panas. Okey, jadi kerbau. Okey, kerbau ni kita tahu dia memang suka duduk dekat dalam lumpur. Okey, macam kita lihat ni. Macam dekat sini ada seorang yang bela kerbau. Tak silap saya dekat kawasan kebun tu kan. Okey, ada orang bela kerbau. Okey, kerbau ni tempat habitat dia memang duduk kat lumpur. Okey, jadi kerbau ni dia akan berendam dekat dalam air atau lumpur. Tujuan dia untuk sejukkan badan dia. Okey, sebab cuaca panas, jadi dia nak sejukkan badan dia, dia akan berendam di dalam lumpur. Selain dia menyejukkan badan, tujuan dia berendam dalam lumpur ni, dia dapat menghindarkan gigitan serangga lah dan parasit. Jadi dia duduk dalam lumpur. Ni tujuan, ni cara disesuaikan diri dia. Okey. Badak air. Okey, badak air. Badak air kita tahu dia duduk dekat dalam air. Macam kita pergi zoo lah. Zoo Johor ada badak air. Okey, dia duduk je dalam air. Okey. Badak air ni dia suka memang berendam. Okey, kenapa dia suka berendam? Untuk mengawal suhu badan dia. Okey, sebab dia duduk kawasan cuaca yang panas, dia nak sejukkan badan dia, dia kena berendam di dalam air. Okey, jadi itu cara disesuaikan diri dia. Okey, badak air ni dia berendam di dalam air dan lumpur untuk mengelakkan daripada jangkitan penyakit kulit. Okey, jadi dia memang duduk dalam air supaya dapat kawal suhu dan dapat mengelakkan jangkitan penyakit. Okey, selain jangkitan penyakit, ada juga gigitan lalat pikat. Okey, apa itu lalat pikat? Okey, lalat pikat ni sejenis haiwan yang menghisap darah. Okey, jadi bila dia berendam air, dia dapat elakkanlah lalat tu hisap darah dia. Itu tujuan badak berendam ni, menyesuaikan diri dia dengan keadaan cuaca dan haiwan lain. Okey. Unta dan musang gurun. Okey, unta. Kat sini kita tak ada nampak unta Biasa unta ni dekat negara Arab lah. Okey, satu lagi adalah musang gurun. Okey, ni musang gurun. Okey. Bonggol unta ni dia ada satu bonggol di belakang dia. Okey, bonggol unta ni dia menyimpan makanan. Okey, tempat dia menyimpan makanan ni, bonggol ni tempat menyimpan makanan dia. Kenapa dia simpan makanan? Supaya ni makanan dia berbentuk lemak tau. Okey, dia simpan makanan dia bukan makanan yang kita makan, yang makanan yang belum dimakan. Okey, apa yang dimakan, lemak-lemaknya dia akan terkumpul di kawasan bonggol ni.
Okey, jadi lemak ini adalah bertujuan untuk menyimpan tenaga lah. Okey, jadi bila cuaca panas ni dia sentiasa bertenaga. Okey, sebab ada simpanan bekalan makanan dan lemak dalam bahagian bonggol dia. Okey, jadi dia dapat mengelakkan cuaca panas. Okey, cuping telinga yang besar. Okey, yang ada pada musang gurun. Okey, cuping telinga yang besar musang gurun. Okey, musang gurun ni dia ada cuping telinga yang besar. Kenapa cuping telinga dia besar? Supaya haba dalam badan dia dapat dikeluarkan. Okey, haba di dalam badannya dapat dikeluarkan. Jadi dia akan dia dapat mengawal lah suhu badan dia. Okey, itu adalah musang gurun. Okey, saya rasa itu sahaja. Bagaimana cara haiwan menyesuaikan diri dalam keadaan cuaca yang melampau, iaitu cuaca sejuk dan cuaca panas. Okey, ini adalah contoh-contoh haiwan yang ada di dalam buku teks. Murid-murid boleh rujuk dalam buku teks. Apa yang buku teks terangkan tu saya dah terangkan. Okey, saya terangkan dekat dalam ni. Jadi ini adalah haiwan-haiwan yang tersenarai lah di dalam buku teks awak. Okey, ada lagi haiwan-haiwan yang lain. Okey, sekiranya kamu rajin, kamu carilah dalam Google. Okey, banyak haiwan-haiwan lain yang menyesuaikan diri daripada musuh. Dia menyesuaikan diri daripada cuaca melampau. Okey. Tugasan seterusnya, okey. Saya akan memberikan tugasan projek. Okey, projek Okey, buku teks muka surat 63. Murid-murid boleh buka. Okey, kita akan buat aktiviti ria, iaitu buku poket haiwan. Okey, buku poket haiwan ni murid-murid akan mencari gambar-gambar haiwan. Okey, gambar-gambar haiwan yang yang dapat menyesuaikan diri dia dengan cuaca melampau. Okey, contohnya dari segi cuaca melampau, contohnya haiwan-haiwan yang berhibernasi, haiwan-haiwan yang bermigrasi, haiwan-haiwan yang berbulu tebal, haiwan-haiwan yang mempunyai lemak yang tebal. Senaraikan haiwan itu mengikut pocket book ni lah. Dia ada bagi contoh ni. Okey, cari gambar, langkah-langkah dia, bahan dia, komputer. Okey, komputer ni untuk cek bahan lah, untuk print gambar. Capaian internet, pencetak, gunting, stapler, kertas A4, pelbagai warna dan gam. Okey, kertas A4 ni murid-murid boleh dapatkan ke kedai RM2. Kedai RM2 buka. Okey, kedai RM2 dengan satu lagi kedai atas Jason, kedai Green Point. Ada kertas warna. Okey, kalau kat sini kedai buku memang tak buka lah. Okey, nanti kalau ada siapa yang ada ke Bandar Penawar, boleh carilah. Okey, untuk dapatkan buku poket haiwan yang menarik, berwarna-warni. Okey. Okey, kemudian langkah pertama, cari gambar dan perkataan yang berkaitan dengan ciri-ciri dan tingkah laku khas haiwan. Contohnya tadi saya cakaplah, berhibernasi. Hibernasi. Okey, jadi berhibernasi ni apa haiwan-haiwannya? Okey, cari. Okey, kemudian awak kena carilah tingkah laku dia. Tingkah laku khas dan ciri-ciri khas dia. Maknanya setiap tajuk ni mempunyai ciri-ciri khas dia lah. Contoh berbulu tebal. Satu. Okey, cari haiwan yang berbulu tebal dalam keadaan cuaca yang paling sejuk. Okey, kemudian lemak yang banyak. Okey, lemak yang tebal. Apa haiwan yang lemak yang tebal? Penguin, lagi apa? Singa laut kan? Banyak. Awak cari je kat internet gambarnya. Okey, kemudian contoh yang bermigrasi. Apa haiwan yang bermigrasi? Ikan paus, burung. Okey, hibernasi. Haiwan yang hibernasi. Okey, beruang kutub. Lagi apa lagi haiwan yang hibernasi? Okey, kemudian selain pada tu, ciri-ciri yang ada pada dia. Contohnya mempunyai bonggol, mempunyai telinga yang besar ataupun telinga kecil. Senaraikan haiwan-haiwannya banyak Okey. Jadi lepas awak dah kelaskan, contohnya awak nak ambil 4 tajuk je. 4 tajuk, 4 ciri-ciri lah.
boleh letak 4 saja. Okey, contoh 4, berhibernasi, bermigrasi, berbulu tebal dan mempunyai lemak yang tebal. 4. Okey, jadi cari gambar yang mempunyai kaitan dengan 4 ciri-ciri ini. Gambar haiwan tu boleh lebih daripada satu. Contohnya kalau dia berbulu tebal, selain daripada beruang, apa haiwan lain? Okey. Okey, kemudian susunkan 3 helai. Ni contohnya, susunkan 3 helai kertas A4 pelbagai warna seperti gambar di atas. Okey, contohnya A4 yang kuning ni dia lebar sikit. Yang biru ni kurang sikit lebar dia. Yang merah pendek sikit. Jadi dia akan nampak border-border warna ni. Okey, bila nampak border warna ni, inilah tempat kita letak tajuk-tajuk dia. Contoh kuning ni apa tajuk dia, biru ni apa tajuk dia, merah apa tajuk dia. Okey, jadi kemudian tepi dia ni nanti murid staplerkan. Okey, bila staplerkan, dia nampak kemas lah. Lepas tu buat tajuk dia. Tajuk dia boleh menggunakan komputer ataupun tulisan tangan. Okey. Mesti kemas dan cantik. Okey. Buku poket haiwan yang paling cantik dan kemas dan menarik, saya akan beri dia ganjaran. Okey, jadi ini adalah salah satu projek sains lah. Okey, projek sains. Okey, kemudian tampal gambar. Ikut kreativiti, tampal gambar dan ciri-ciri tingkah laku khas yang sepadan pada setiap halaman. Okey, kena ada tajuk depan dia. Tajuk dia depan dia, buku poket haiwan. Okey, lepas tu murid-murid tulislah kat situ tajuk dia. Cara-cara haiwan menyesuaikan diri dia dengan cuaca melampau. Okey, jadi murid tulislah tajuk pertama sejuk. Okey, cuaca sejuk. Okey, apa haiwan-haiwan dia? Bermigrasi. Tajuk dia ni kat tepi adalah ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang ada pada haiwan tersebut. Untuk melindungi diri dia pada cuaca yang melampau. Okey, kemudian lipat dan cantum. Okey, dia dah lipat, cantum kertas berwarna dengan menggunakan stapler. Okey, stapler tepi dia. Supaya dia lekat lah. Okey. Jangan pakai gam, kena guna stapler. Okey, kemudian tampal gambar haiwan. Ni suruh tampal gambar dan tingkah laku hasil sepadan. Okey, yang kelima, bentangkan hasil kerja kamu. Yang ini bentangkan hasil kerja kamu ni setelah murid siap buat buku poket haiwan ni, murid-murid perlu buat satu video yang menerangkan tentang buku poket haiwan kamu. Okey, saya harap murid-murid dapat menjalankan tugasan saya. Saya bagi tugasan ni saja untuk minggu ni. Okey. Jadi yang pertama, hasilkan buku poket haiwan. Kemudian hasilkan satu video yang menerangkan tentang buku poket haiwan awak tu yang menarik. Okey. Murid yang membuat kerja yang bagus, cikgu akan upload hasil kerja kamu di dalam FB dan cikgu akan berikan ganjaran kepada buku poket haiwan yang paling menarik. Okey. Jadi itu sahaja untuk tugasan minggu ini. Saya harap murid-murid dapat menjalankan tugasan yang cikgu berikan. Esok yang dapat join kelas saya secara online, okey, boleh masuk join dalam voice video chat cikgu, join dan kita akan berjumpa lah, bercakap dan menyatakan masalah sekiranya tidak faham. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.